jawab, barulah saya akan kali ni open that question untuk you try jawab banyak kali. Sebelum kita punya UPS pada hari Rabu, tak silap saya Rabu. Saya rasa bukan esok, saya rasa Rabu. Nanti saya confirmkan balik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, pada pagi ini kita akan bincangkan soalan Biobus 6 dan Biobus 7. Saya tengok untuk dua-dua kelas, untuk semua Biobus tu ada 5 ke 6 orang yang belum jawab. Okay. Lepas ni bolehlah jawab. Mungkinlah dia boleh dapat markah penuh lah kot kalau dia betul-betul dengar dan praktis. Tapi kalau tak nak jawab, itu dah atas you all lah. Saya tak boleh nak paksa, saya tak boleh nak halang. Okay, anak-anak saya dah besar-besar, saya faham you all cemerlang dan you all boleh buat keputusan yang bijak untuk masa depan masing-masing. Okay, so saya akan start presenting screen. Okay, dan saya akan tunjuk analisis dulu soalan mana yang kerap pelajar salah. Tapi selepas tu you all boleh request. Saya harap 30 soalan je. Kita akan sempat discuss dalam masa sejam ataupun sejam 20 minit. Okay, alright. Okay, kita mulakan dengan you all boleh nampak skrin madam dah? Boleh. Okay, boleh. Okay, so kalau you all tengok, madam boleh buka respon lah. Okay, ni untuk dua-dua kelas. Okay, so untuk Biobus 6, bab mutation. Okay, ini taburan markah you all. Kebanyakan dapat markah 13. Okay, tapi ada juga yang dapat 8, 9. Ni orang-orang yang dah hantar lah. Saya ada record sebenarnya siapa dah hantar, siapa tak hantar. Okay. So kita boleh tengok daripada soalan-soalan ini, soalan mana yang orang kata jawapan dia betul, yang mana yang menyebabkan pelajar salah. So saya rasa saya nak conteng dari sinilah sebab dia dah ada tunjuk jawapan yang betul. Okey, so kita tengok dulu. Soalan yang pertama, kalau tengok ramai yang betul. Setakat yang dah jawab ni 38 orang, 92 dah jawab betul. Okey, di mana? Boleh conteng ke ni? Okay. Okay, dia tanya which of the following okay. Okay, adalah correct. Apa? Okay, correct type of mutation. Bila dia sebut type of mutation, okay, you kena ingat dalam nota kita untuk bab mutation ni, you kena tengok pada page 65. Jenis mutation bukan gene mutation ke, chromosomal mutation ke, chromosome number alteration. Ini semua adalah class of mutation. Okay, yang tiga ni, ini adalah class. Okay, you boleh rujuk pada nota you muka surat 65. Okay, di mana type of mutation yang dia maksudkan ini ada dua je. Yang pertama spontaneous mutation dan satu lagi adalah induced mutation. So dalam soalan objektif bab mutation ini yang you kena bear in mind. Okay, bila disebut type, dia terbahagi kepada spontaneous yang berlaku secara tak dirancang, yang disebabkan oleh non-disjunction lah, disebabkan oleh mistake in base pairing ataupun induced mutation yang disebabkan oleh mutagen. Mutagen ni apa? Yang kita belajar ada physical dan ada juga yang chemical. Siapa boleh bagi tahu madam apa contoh physical mutagen? Apa contoh chemical mutagen? UV ray. UV ray tu apa? Physical. UV physical. Kalau chemical yang paling susah nak sebut, huruf C, apa dia? Calcicin. Pandai sebut dah. Tepuk tangan. Okay, UV ray, gamma ray. So itu induced. So type spontaneous. Yang terpilih this one mungkin dia confused. Kalau you tengok dari trend ini, kalau you tengok gene mutation, okay, ni adalah yang memang jenis ada kan gene mutation, kelas gene mutation atau chromosomal mutation yang terbahagi kepada aberration yang structure dan number. Okay, so kat situ kena tengok betul-betul lah soal objektif dia memang tricky. Okay, for the second question. Wah, setakat ni 39 yang jawab semua betul.
Okay, which of the following is not correct pair of mutagen? Mutagen tadi kita kata ada physical. Okay, you kena tahu dia ada dua jenis, sama ada chemical ataupun physical. So kalau you tengok ethidium bromide, chemical. Yang ni dikira betul. Yang ni dia kata not correct. Tolong baca betul-betul not correct ke. Dan bila you menjawab secara online ni, okay, you tak boleh conteng. Betul tak? Kalau kita jawab kat kertas soalan, kita boleh conteng, kita boleh macam take note. So biasakan tipsnya ialah ada sekeping kertas bersama dengan you. Ni off record lah. Sebenarnya kalau you jawab online, kalau you buka buku, nanti exam you adalah open book test. Tapi you kena ingat open book test biasa lagi susah. Ya tak ya, saya lupa nak bagi tahu. You all boleh buka buku. Sebab you all PX online. Okay. So kena pandai-pandai lah, kenalah ada ke notanya ke, nota ringkasnya untuk you senang nak cari. Okay, UV ray physical, ini pun betul. Yang ni kenapa salah? Sebab colchicine sepatutnya adalah chemical mutagen. Kalau mustard gas ni betul. Okay, ni yang senang lah. Ini memang RSC 1. Okay, soalan yang ketiga. Okay, this type of mutation in DNA alter. Alter ni apa? Ubah. Soalan you nanti memang tak ada bahasa Melayunya, translation. So kena buat latihan. Tapi sebelum ni pun memang soalan dalam English. Okay, yang mana yang ubah just one nucleotide. Nucleotide ni benda apa? Nucleotide ni ada pada DNA yang A, T, C dan G. Kalau huruf-huruf ni yang berubah, yang mana kita panggil nucleotide ataupun base sequence pada DNA, dia dipanggil sebagai apa? Adakah translocation? Translocation ni yang perubahan kromosom dari segi struktur. Okay, kedudukan kromosom tu kan, dia punya susunan jin tu yang berubah. So bukan. Point mutation. Kenapa yang ni jawapan yang betul? Point mutation adalah nama lain bagi gene mutation. Kadang-kadang dia tak bagi direct. Sebab tu nama lain ni pun penting. Bila objektif dia akan trick you dekat this part. Okay. Chromosomal aberration ini adalah benda yang sama dengan translocation. So salah lah yang ni. Sebab yang berubah adalah nucleotide. Kalau dekat sini ialah structure of chromosome ataupun position of gene. Kedudukan gene. Dan kalaulah untuk translocation dan aberration ini, you boleh juga cari tentang position of gene ataupun dia akan tulis structure of chromosome ataupun dia kata dia memang tentang gene lah. Dan huruf dia bukan ATCG. Dia biasa ikut sequence. Ingat tak dekat dalam buku kita dia pakai A, B, C, D, E, F. Let's say. Yang berada pada kromosom. Atau dalam latihan yang Madam ada tunjuk. Mungkin juga dia tunjuk dalam bentuk nombor. Sebab apa? Nombor-nombor ini dia nak represent kedudukan pada kromosom tu. So mungkin kalau translocation, kedudukan-kedudukan ini yang berubah. Tapi kalau melibatkan ATCG, dia memang gene mutation atau point mutation di mana contoh-contoh dia adalah yang base CD. Okay, apa dia? Substitution, insertion, deletion dan inversion. Mungkin dia bagi jawapan dalam bentuk macam tu atau this one lah. Okay, so ni ramai juga yang tersilap ni. Aneuploidy ni kenapa silap? Aneuploidy ini adalah yang melibatkan kromosom number alteration. Di mana case, ni yang last kali hari tu kita belajar. Bila ada perkataan N, case ini adalah case sama ada yang 2N tambah 1 atau 2N tolak 1. Dan penyebab dia adalah non-disjunction. Apa dia non-disjunction? Non-disjunction ini adalah salah pindah of kromosom tu. Okay, waktu bila? Waktu anafis. Bila dia salah pindah, akibat dia apa? Akibat dia, contoh penyakit yang you kena tahu kat sini. Apa dia? Sila jawab. Yang disebabkan oleh dia ada 2N tambah 1 pada kromosom 21. Apa nama penyakitnya? Sindrom Down. Okay.
Tajuk dia yang sebenar adalah Down syndrome. Okay, dalam English. Okay, kalau ada pilihan syndrome Down syndrome. Kena pilih yang Down syndrome. Okay, atau nama lain dia. Siapa boleh ingat? Trisomy 21. Very good. Trisomy. Trisomy je salah. Sebab pada 21. kromosom 21 kena trisomy 21. Okay, very good. Okay, setakat ni okay. Okay, next ialah the DNA sequence in the image has been altered. Altered ni apa tadi mereka kata? Ubah. Okay, which type of mutation? Okay, bila dia sebut DNA sequence, samalah dengan perubahan dari segi A, T, C, G tadi. So, jenis-jenis je adalah apa? Kat sini dia ada gambar. Okay, kalau ada gambar tak boleh. Kita kena buka gambar. Sekejap, sorry. Kita soalan nombor 4. Alamak. Okay, gambarnya begini. Mana soalan 4? Dia dah jadi terconteng lah anak-anak. Sebab dia save pada page kan. Okay, this one. Okay, so CAG, CCC, ACT tiba-tiba ada tertambah satu huruf ekstra. So kalau tambah satu huruf ekstra ni, apa dia jenis? This one adalah semua gene mutation. Yang mana dia punya jenisnya. Okay, so kita tengok balik. Alright. So bila ada tertambah satu, jawapan dia adalah base insertion. Macam mana boleh base substitution? Okay. Kalau you nak tengok, you kena tengok kalau base substitution ni sebelum mutation dengan selepas mutation, bilangan base sequence tu sama. Cuma salah satu daripada huruf itu tertukar. Itu substitute, ganti. Ganti bilangan gene tu mesti sama. Bilangan berapa base sequence tu. Okay, kalau inverse, dia mesti bukan melibatkan satu huruf. Dia beberapa tapi susunan dia tu dah terpusing. Contoh katalah sequence dia kalau ni base inversion, kalau CAT, mungkin pada sequence tu dia dah jadi TAC. Tapi bilangan sama. Kalau substitution, satu huruf je yang terlibat. Kalau deletion, sebelum dengan selepas, bilangan dia mesti kurang. Kalau base insertion, bilangan dia mesti lebih. Kalau macam tadi, lebih. Sebab tu jawapan dia adalah base insertion. So, yang 8 orang, 2 orang dengan seorang ni, tengok balik. Okay, siapa yang salah soalan ni, tengok balik. Kenal pasti balik. Sebab daripada gambar tu, kena study the diagram. Okay. Dan, which of the following may cause frame shift mutation? Hari tu, saya ada cerita tentang frame shift mutation. Dia masih lagi disebabkan oleh gene mutation. Tapi kalau you nak refer balik, okay, you boleh refer dalam nota you. Okay, this one ada pada page 68. Penyebab kepada frame shift mutation ni bukan semua jenis gene mutation, dia hanya disebabkan oleh 2. Iaitu base deletion, bila terdelete satu, frame 3 huruf tu akan teranjak ke depan. Ataupun bila tertambah satu, base insertion. Okay, so dia tanya, which of the following may cause frame shift mutation? Base insertion and base substitution? Yang salahnya base substitution ni. Base deletion and base inversion. Inverse tidak akan melibatkan frame shift. Dia akan menyebabkan binsen. Sebab bila tertukar, mungkin satu jujukan itu sahaja yang akan bertukar menjadi amino acid lain. Dia tak melibatkan frame itu tershift ke depan atau ke belakang. Tidak ya. So inversion yang salah. This one jawapannya betul sebab insertion dan deletion. This one base deletion, base substitution yang salah. So you kena tahu frame shift mutation disebabkan oleh base deletion dan juga base insertion. Okay. Seterusnya, pelat dah madam. Seterusnya, which of the following, okay. Tanya. Boleh. Kenapa? Yang soalan 4 tadi. Kenapa? Saya jawab yang substitution. Bukan gambar dia tu daripada C jadi T ke?
Okey, kejap. Tak faham nak tengok gambar dia. Okey, kejap gambar tadi kan buruk sangat kan, kejap Madam kena ubah setting dulu. Okey, boleh. Kita tengok sama-sama bagi faham sebab ramai salah kan. Kejap. Sebab saya pun sebenarnya lepas saya assign kat you all, saya biasanya jawab. Tapi sebab saya letak kat GC, saya tak bagi you jawab banyak kali sebab nanti markah tak masuk. Kejap, semata-mata untuk ni saya buka balik. Kejap. Okay, kita tengok gambar soalan ni. Ni kan? Ni kan soalan dia. Okay, cuba you tengok. Bila dia bagi dua sekuen ni, ini membawa maksud this one adalah yang normal. Apa maksud madam tadi? Okay, you tengok. CAG sama. Maknanya tak berlaku perubahan. CCC tiba-tiba terjadi TCC. So kita nampak macam C ini tertukar dengan T. Kalau betul C dengan T ni tertukar, bilangan kat belakang ni takkan ada. Kalau tak ada T kat belakang ni dan this one masih kekal ACT, itu baru substitution. Boleh tak? Yang tanya tadi siapa? Airi nampak tak Airi? Nampak tak? Yang belakang ni pun berubah. Ini yang kita kata bila satu tertambah, dia punya frame dah tershift. Dah berubah dah. Tapi kalau substitution, yang belakang ni mesti kekal masih ACT. So base substitution dah kira salah. Sebab this one dah berubah. Base substitution diubah salah satu je. Okay, dia tak boleh base substitution di banyak tempat. Macam ni, yang ni pun substitution madam, ni pun substitution, ni pun substitution. Tak boleh. Okay. Then you tengok lagi. Base inversion. Kalau inversion, dia mesti jadi, kat sini kan dia merahkan kan. Mesti jadi CCC juga. Ataupun kalau ni dia akan jadi TCA. Tak juga. Okay. Kalau deletion, bilangan ni akan kurang. Sebab bila terdelete, asalnya ada 6, dia akan tinggal, asalnya ada 9, dia akan jadi 8 je. Pun salah. So apa yang berlaku? Okay, kalau kita tengok, apa dia buat ni? Mana pemadam dia? Alamak, dia tak ada pemadam punya. Betul lah. Okay, kalau kita tengok sekarang, bila dia tambah T dekat sini, CCC ni tinggal 2 je. C yang satu lagi ni, dah pergi ke sini. So itu yang jadi CAC dan T ni dah pergi ke frame lain. Ini yang kita kata bila berlaku insertion, frame tu boleh berubah. Frame shift mutation. Disebabkan tertambah satu. Kalau deletion pun sama. Boleh faham tak? Nampak. Okay, very good. Okay, kita sambung ya. Okay, so sekarang, sama. Boleh tanya, jangan risau. Saya nak you all faham. Okay, soalan ni semalam ada yang mesej saya. Jahat tau soalan ni. Ini contoh soalan application. Nampak soalan ni pendek tapi dia soalan application Which of the following is not related to mutant? So maksudnya semua pilihan dekat bawah ni adalah produk daripada mutation. Tak kira lah mutation tu adalah gene mutation ke. Sebab tu contoh-contoh yang you ada dalam nota tu, you kena tahu. Contoh kita tahu yang mutation macam sickle cell anemia, kita tahu berlaku mutation. Thalassemia mutation, Down syndrome mutation, Cryducha. Yang tu confirm dia boleh tanya. Tapi ada juga beberapa. Macam contoh, kat sini dia ada 4 pilihan jawapan. Okay, selain gene mutation, kita yang kita kata chromosomal aberration. Yang Cryducha tu kan? Sorry. Berhati je madam. Pemadam dia ni kelakar sikit. Saya jarang guna this one tapi this one untuk annotate pada web. Okay, dan juga chromosomal number alteration. So semua ni boleh menyebabkan mutation yang kita belajar. Ini yang class of mutation tu kan. Okay. Blue eye individual. Okay, blue eye individual ni bukan mutant. Ini disebabkan oleh gene. Inheritance. Kan orang putih mata biru kan anak-anak? Adakah orang putih mata biru? So adakah yang mata biru tu mutation? Tidak.
So inilah yang tak berkait. Blue eye individual bukan sebab mutation, dia adalah gene inheritance daripada parents dia. Memang ada inheritance yang membolehkan individu tu ada mata biru. Even kucing pun. Ada setengah kucing mata dia biru. Okay. So itu bukan mutation. Tapi lobster yang warna biru memang ada di lautan. Ini adalah induced mutation. This is mutation. Tapi secara induced. Okay, disebabkan keadaan persekitaran dalam laut tu yang ada certain chemical menyebabkan badan dia tu dia macam precaution untuk dia lah. So mutation, certain lobster boleh ada warna yang begini. Ini memang mutation. This one tak patut pilih tau. Sebab yang mana mutant, dia kata alah Down syndrome ni bukannya mutant macam Ninja Turtle. Okay, walaupun dia adalah dikira penyakit tapi disebabkan oleh mutation. Mutant ni adalah mana-mana yang telah mengalami mutation dan jenis dia adalah yang chromosomal number alteration. Sebab individu Down syndrome dia ada 3 kromosom 21. So ini mutant. Okay. Dan hexaploid. Watermelon. Siapa boleh suggest? Hexaploid 6N. Ini jenis apa? Kita belajar. Dia chromosom number alteration. Dan ini adalah contoh kepada apa? Cuba belik-belik kat nota. Euploidy. Very good. Okay, it is euploidy atau nama lain euploidy? Polyploidy. Very good. Okay, apa maksudnya? Walaupun kita tak belajar detail, definition ni you kena tahu. Di mana individu yang normal, anak-anak, dia ada 2N saja set of kromosom. Satu set dapat dari mak, satu set dapat dari ayah. Tapi dalam kes hexaploid ini maknanya dari 2N dia dah ada 6N. Maknanya pada katalah pasangan kromosom ni dia ada 6. Untuk satu gene sepatutnya dia ada 2 je. So this is euploidy atau polyploidy yang di mana dia adalah sejenis kromosom number alteration tapi bila dia berganda bukan satu je non-disjunction, dia non-disjunction pada all set. Okay, kalau dalam nota you boleh rujuk pada page 71. Dia kata dia adalah condition in which organism has more than 2 set of chromosome. Dia berganda pada semua set. Okay, right. Boleh kita proceed ke soalan seterusnya. Yang bertanya, siapa tanya dengan saya semalam? Sekejap, saya tengok nama. Nadirah rasanya. Nadirah boleh Nadirah? Nadirah tanya saya semalam soalan ni. Okay. Boleh, madam. Alright. Very good. Okay, next. Which of the following? Yang ni sebab tu madam kata kena hafal. Cry-du-Chat syndrome. Apa class of mutation yang berkait dengan Cry-du-Chat? Class of mutation. Class mutation 3 je. Apa kelas dia? Ni jenis yang mana? Gene mutation ke? Chromosomal mutation ke? Hafal ke belum? Aberration. Ya. Cry-du-Chat disebabkan oleh chromosomal aberration. Di mana dia berlaku perubahan dari segi structure. Apa yang berlaku? Itu yang dia tanya. Mutation ini lead kepada Cry-du-Chat. So antara 4 di mana yang kita kata nak ingat dia adalah tidit. Yang mana antara tidit ini yang menyebabkan chromosomal aberration yang dipanggil Cry-du-Chat? Dia adalah deletion ya. Di mana kita kata kalau you rujuk balik pada muka surat 69, apa yang berlaku kepada individu Cry-du-Chat? Dia loss of small part. Maknanya katalah yang normal, small short arm yang mana? This one is short arm. Short arm of chromosome. Ada certain part pada short arm ini dia terdelete. Okay. So deletion. Okay. So seorang ni nanti tengok balik. Okay. So kena tahulah. Cry-du-Chat, Down syndrome, sickle cell anemia dia belum tanya lagi kan. Biasa memang akan ada. Okay. Next. Down syndrome pula. Down syndrome happen due to additional of 1 chromosome at chromosome 21. Dia dah bagi dah. Okay. Tapi dia tanya, this type of chromosomal mutation is called jenis ni dipanggil apa?
kalau kelasnya chromosomal mutation. Tapi jenis kepada chromosomal mutation yang tertambah satu ni, adakah dia chromosomal aberration? Salah. Sebab aberration adalah perubahan dari segi structure. Bila yang ni, bila ada additional, maknanya dia jadi 2N tambah 1. Ini penyebabnya adalah non-disjunction. Dan kategori dia apa? Adakah monosomy 21? Monosomy 21 ni nama penyakit. Di mana penyakit ini bukan adik-beradik Down syndrome ya. Dia berlawanan dari Down syndrome. Di mana pada pasangan 21 dia hanya ada only one kromosom. Salah ya yang 10 orang ni, tengok balik. Okay. So euploidy atau polyploidy, adakah tertambah satu ini kita panggil polyploidy? Tak. Ingat, polyploidy, euploidy ini kebanyakannya contohnya hanya untuk tumbuhan. So jawapan dia adalah N euploidy. N ini menunjukkan tertambah satu atau terkurang satu. Okay? Boleh? Boleh proceed? Senyap je. Okay. Boleh. Alright, next. Which of the following is correct pair of chromosomal mutation? Kadang-kadang dia buat secara general je. Okay, chromosomal mutation. Sebab kita tahu chromosomal aberration dengan chromosomal number alteration ni dia di bawah chromosomal mutation. Tengok balik dia punya mind map dia tu. Okay, tapi kalau kita tengok contoh pilihan jawapan, ini semua kategori dia jenis chromosomal mutation dia adalah chromosomal aberration. Sekarang ni dah boleh detect tak beza aberration yang berubah dari segi structure dan juga number. Okay. So dia kata figure. Figure, kita tengok figure soalan nombor 9. Alamak, salah. Okay, figure soalan nombor 9. Okay, A ni apa? B ni apa? A ni maknanya kalau yang ni dia tunjuk ke sini, ini adalah yang before mutation. This one is after mutation. Okay, A, B, C, D, E, F, tiba-tiba jadi A, B, B, C, D, E, F. Apa berlaku kat dia ni? Addition. Addition, ada ke jenis addition dekat chromosomal mutation? Ingat jenis dia ada apa? Tidit je. Tidit. Translocation. Tengok balik. Betul lah, nampak macam tertambah. Tapi kena tengok. Bila aberration dia ada translocation. Lagi dia ada 2D ni apa? D dia apa? Deletion. Deletion. I dia apa? Inversion. Dia tak ada insertion ya. Kalau dari segi gene dia ada inversion. Dan last sekali another D adalah duplication. So the first one ni merujuk kepada kalau terganda 2 kali ni. Which one? Duplication. Iya, duplication. Jangan pula pergi tambah. Kadang-kadang dia jahat tau. Yang saya yang buat ni. Okay, saya tak jahat sebab saya saja nak tengok konsep tidit ni boleh faham ke tidak. Okay. Okay, so memang duplication lah sepatutnya. Tapi kadang-kadang mungkin dia saja je letak insertion. Sedangkan untuk this type yang melibatkan ini bukannya base sequence Ini turutan gene. Nampak? Dia ikut susunan. Okay, so duplication. The second one, dia dah berpusing. Jadinya dia jadi A, E, D, C, E, B. So sebenarnya apa? Segmen B, C, D, E ni dah terpusing. 180 darjah. So this one kita call sebagai apa? Translocation ke? Inversion. So jawapan dia yang mana? Kadang-kadang tengok 1 dengan 2 ni pun kadang-kadang nampak 1 represent mana, 2 represent mana. So betul tak jawapan dia this one? So sepatutnya this one. 15 orang ni. Kenapa ni? Nampak tak? Dia saja. So dalam chromosomal aberration tak ada
insertion. Yang terjawab salah tu dah nampak dah ke tidak? Sebenarnya ada berapa orang anak madam ni? 37, 43. Selamat 43. Okey. Sambung. Boleh tak? Ke masih confused? Okey tak? Boleh. Boleh. Alright. So number 10. In point mutation, which type of mutation that cause translation process to be stopped? Yang mana jenis mutation yang sampai menyebabkan proses translation? Ingat tak proses translation ni apa? Di mana translation adalah mRNA tu dia translate menjadi amino acid. Maksudnya yang translation to be stopped ni maknanya katalah mRNA asal dia katalah kejap. Sorry. Katalah dia punya ni adalah UAC before tertukar jadi UAG. UAC ni kalau kita cari dekat genetic code table, sebenarnya dia kod untuk amino acid TYR. Tapi kalaulah C ini telah tertukar menjadi G, disebabkan apa? UAG ni adalah stop codon. Ini maksud soalan ni. Jadi apakah jenis yang menyebabkan ini berlaku? Okay, which type of mutation cause translation to be stopped due to mRNA change to stop codon? Adakah dia disebabkan? Okay, sebenarnya ini memang disebabkan oleh gene mutation. Macam mana kita tahu gene mutation? You tengok pada pilihan jawapan pun kita dah tahu dah. Semua bermula dengan perkataan base. So ini geng yang base CD. Substitution, insertion, deletion dan inversion. CD. Okay, yang mana ni? Yang boleh tertukar satu huruf jadi huruf lain. So jawapan dia adalah base substitution. Ini adalah case yang kita panggil sebagai missense mutation. Kalau you nak study balik, nak tengok balik, tak ingat pasal benda ni, boleh tengok muka surat 67. Okay, saya ada terangkan hari tu. This one kategorinya adalah nonsense mutation. Jadi mengarut mutationnya. Dan nonsense ni bukan jenis mutation, dia adalah effect. Jenis mutationnya adalah gene mutation sejenis substitution. Tapi menyebabkan nonsense. Di mana apabila mRNA yang sepatutnya ada amino acid tertukar menjadi mRNA yang kod untuk stop codon. So proses translation automatic akan stop. So ni yang 4, 5, 6, 7, 8 orang ni. Tengok balik. Okay, this one part dia berkait tentang consequence of base substitution. Okay, ada 3. Silent mutation di mana kalau berubah pun dia masih kod untuk amino acid yang sama. Contoh. Katalah TYR, UAC kan. Dia tertukar jadi UAA. Salah. UA apa? UAU. Masih TYR. This one kita panggil silent mutation. Ataupun, ni satu contoh kalau yang nonsense adalah UAC asalnya tertukar menjadi, let's say lah, apa kita nak tukar? UUC. Ni TYR. Okay, yang tertukar adalah A ni. Tertukar dengan this one. UUC, dia tertukar jadi PHE. So this one, kita panggil sebagai missense mutation. Semua ni contoh-contoh dia ada pada muka surat 67. Boleh study balik lah. Okay. Right. Soalan 5 yang terakhir untuk bab mutation. Sickle cell anemia. Okay, dah cakap dah. Penyakit sickle cell anemia. Kena tahu sickle cell anemia penyebab dia apa? Base substitution. Okay, kat mana nak tengok
Sila rujuk buku nota you all sekarang. Kat mana? Muka surat berapa? Siapa boleh bagi tahu madam? Kat mana ada cerita sickle cell anemia? Muka surat 67 juga. So you kena tahu sebab nampak tak soalan ni tanya detail tau. Dia bagi tahu sickle cell anemia ni penyebab dia ialah satu base iaitu thymin T tertukar kepada huruf A dan ini berlaku kepada DNA. Mana madam tahu DNA? Sebab thymin. Thymin tak ada kat tempat lain. That cause amino acid dia, kita tahu DNA akan tukar jadi mRNA dan akhirnya akan menyebabkan perubahan kepada dia punya amino acid. So untuk orang yang sickle cell anemia disebabkan pertukaran ini, glutamic acid ini kena tukar menjadi apa? Orang yang mutate ada amino acid apa? So jawapan dia memang bukan yang lain. Yang ni wajib hafal. Valine. Penyebab dia base substitution. Apa yang berubah? Thymin tertukar. Asalnya normal thymin, orang yang sakit ada adenine. Satu huruf je tertukar. Terus menyebabkan amino acid sepatutnya glutamic acid tertukar menjadi valine. Dan untuk soalan ini, untuk soalan lain lah. Dia boleh juga tanya apakah ini yang kita cerita ni adalah dia punya penyebab. Cause kepada sickle cell anemia. Dan dia boleh tanya apakah efek mutation ini. Efek adalah apa? Efek kepada salur darah dia ke? Efek kepada dia punya hemoglobin yang tiba-tiba bertukar menjadi sickle shape hemoglobin. Okay, dalam nota you muka surat 68 tu ada. Simptom dia orang ni kekurangan darah, ada anemia, organ dia senang rosak, organ damage disebabkan kekurangan oksigen dan diri dia tu pun sendiri fatigue. Yang tu pula dikira sebagai simptom. So ada efek. Kalau penyakit sama dengan Cridusha tadi. Apa penyebab dia? Cause dia deletion of small part dekat short arm. Apa efek dia? Efek dia ialah pada dia punya laring development. Apa simptom dia? Kita boleh kata yang cry like a cat tu. Okay. Itu beza dia lah bila melibatkan penyakit. So untuk penyakit Down syndrome, sickle cell anemia dengan Cridusha, you kena tahu 3 benda ni. Okay, walaupun soalan objektif. Jadi maksudnya tak ada orang kata hafal sepatah-sepatah perkataan tu. At least you tahu jalan cerita dia. Okay, supaya dekat pilihan jawapan you boleh faham. Okay, next adalah chromosomal number alteration occur due to chromosomal number alteration. Okay, bila number alteration, penyebab utama dia adalah salah pindah. Non-disjunction. Dan non-disjunction ini, saya terus buat ulang kaji ni sebenarnya dengan you. Patutnya mesti dah boleh dapat markah penuh dah semua anak saya dapat 8. Boleh berlaku sewaktu, dia mesti berlaku sewaktu meiosis. Okay, tak ada kaitan dengan mitosis punya non-disjunction. Okay. Dan pada waktu bila salah pindah ni berlaku, boleh jadi anaphase 1 ataupun anaphase 2. Ini penyebab. Cause dia. So, occur due to. Kalau due to, dia nak cari penyebab. Disebabkan due. Okay. So, dia kata nampak, dia saja je trick you dengan perkataan non-disjunction, satu ni disjunction. Dalam kita belajar, tak ada disjunction Okay. Duplication. Kalau number alteration, tak ada kaitan dengan duplication sebab duplication ini adalah contoh kepada aberration. Iaitu perubahan dari segi structure. Ya Allah, buruknya tulisan cikgu kau. Okay. Error in base pairing during DNA. Base pairing error DNA. Ini merujuk kepada gene mutation anak-anak yang dekat DNA tu. Salah juga. So non-disjunction. Ada orang kata, alah apa benda belakang ni madam? Non-disjunction boleh berlaku kepada, ingat, kalau human, karyotype, dia punya pasangan kromosom tu, karyotype kita, ada 23 kromosom kan? Kromosom 1 hingga 22 itu dipanggil autosom. Di mana dia akan kod untuk semua ciri dalam badan kita.
Berbeza dengan pasangan ke-23. Yang ni yang menentukan, kita panggil dia sebagai sex kromosom yang menentukan jantina you all. Sebab itulah autosom atau sex kromosom. Tapi kata kunci dia adalah non-disjunction. So number alteration disebabkan mesti oleh non-disjunction. Mesti tahu ini. Ini keyword dia. Okay. Next, which of the following is not consequence of mutation? Consequence ini apa? Kesan ataupun akibat. Take note. Okay, kalau tak faham kena tulis kat mana-mana supaya kalau you jumpa lagi, jangan kata English ni lah penghalang untuk saya cemerlang. No. Okay, you akan slowly boleh pandai. Slowly. Okay, tapi tak dapat kena tulis. Kena ingatkan diri you supaya next time you jumpa, you akan faham. Bahasa Korea boleh faham kan? Takkanlah bahasa orang putih lama guna dia sekolah rendah. Okay. Nak 1000 daya. Ramai ni salah. Dia sampai tulis count 10. Apa soalan ni? Which of the following is not consequence of mutation? Okay. Bila berlaku mutation kepada individu, contoh kepada human, ada macam dalam population kita, ada orang Down syndrome, ada orang yang normal. Adakah orang yang Down syndrome dengan orang yang normal ni sama? Tak kan? Dia berbeza. So dekat situlah mutation mewujudkan variation. Itu baru kita consider satu penyakit. Kalaulah human yang jari 10 dengan jari 12 sebab dia ada jari yang ke-6 tu, yang penyakit polydactyly tu. So adakah dia sama? Tak. Okay, walaupun sama-sama human tapi variation telah wujud untuk ciri itu. So mutation memang menyebabkan variation. So take note. Apa akibat berlakunya mutation? Dia menyebabkan dalam population tu ada variation. Okay, sekarang ni dia not consequent. Okay, sepatutnya variation ini adalah konsekuennya. Okay, mutation menyebabkan. May cause change in genotype or phenotype. Bila berlaku perubahan pada DNA, arrangement of gene pada kromosom, adakah ciri yang akan appear tu berubah? Genotype ini adalah gene dia, ingat tak ya? A besar ke A besar, A kecil, berubahlah. Ataupun phenotype, ciri dia yang kita nampak secara fizikal akan berubah. Ini pun betul. Sebab mutation itu, okay, dia dah salah pindah atau sebagainya, dia akan mengubah gene dan juga physical appearance. Tapi, adakah mutation itu inherited, diwariskan? If dia berlaku pada somatic cell. Maksudnya, somatic cell ni sel yang bila lahir, sel soma kita, sel badan kita. Mutation tu berlaku pada sel soma. Adakah bila dah dekat sel soma, dia boleh diwariskan pada anak dia? Mana boleh. Sebab orang yang dah mutate ini, yang dia wariskan pada anak dia adalah sperm ataupun ovum dia. Dan sperm ataupun ovum dia tu tak semestinya mengalami mutation. So dia takkan wariskan mutasi yang berlaku pada sel dia. Contoh jari 6 tu. Kecuali ciri itu ada dalam dia punya. Kalau yang kat sini hujung ni dia tulis gamete cell. Yang ni boleh. Boleh diwariskan pada anak. Kalau somatic cell, anak orang yang jari 6, anak dia confirm jari 6. Tidak. Sebab dia berlaku pada somatic cell. Mutation tu. Bukan pada gamete cell. Gamete cell ni apa? Sperm untuk female dan ovum untuk female. So kalau dalam sperm dan ovum tu tak ada ciri mutation itu, anak takkan mewarisi kecacatan itu ataupun mutation itu. Okay? Dan yang ni ramai juga jawab ni. Can be inherited if mutation occur in gamete cell. Yang ni betul. Kalau berlaku pada gamete cell, dia akan menyebabkan mutation, consequence of mutation. So yang mana yang salah? This one lah, sebab tu ini jawapan yang tidak akan menyebabkan mutation. Okay, not. Okay, dia pening sikit lah. Ini sebenarnya bukan soalan RC 1. Ini contoh soalan final nanti. Sebab tu kena baca, kena fahami, dan tips untuk skor masa final nanti ialah kena buat latihan dan berbincang dengan kawan. Okay, dan juga madam. Screenshot, tanya. Okay, untuk dapatkan penjelasan. Okay, which of the following is not related to Down syndrome? Kan madam kata Down syndrome pula. Tapi pilihan jawapan yang dia bagi ni apa? Ini adalah simptom.
Okay. Ramai jawab betul. 2 je tersalah kat sini. Okay, Down syndrome boleh Okay, broad face and slanted eyes. Yang ni boleh rujuk pada muka surat 71. Short stature. Ini memang ciri dia. Ini pun ada ciri dia. Iaitu ciri yang kedua, 4, 6, 7. Yang ketujuh dalam nota. This one tak. Bila dia kata menyebabkan abnormal laring, cry like a cat, ini bukan Down syndrome. Okay, ini adalah cry do sharp. Chat. Cry do chat. Betul-betul. Tak ada masalah. You all bukan kena objek. So, kat situlah sebab tu kena baca. Objektif mencabar dia kat situ. Tapi biasa dia ada clue. Okay, yang kita kena fahami. Dan yang terakhir, okay, berkaitan dengan euploidy atau aneuploidy. Ini juga sejenis mutation di bawah kategori kromosomal number alteration. Tapi dia bukan melibatkan tertambah addition of one or deletion of one. Okay, dia melibatkan a set. Ataupun more. 2 or more. Salah lah. Payat je. More than 2 set. Kan? Of chromosome yang tertambah. Apa hal madam? Madam kau. Okay. Right. So kat sini ini contoh juga soalan yang berkaitan dengan apa orang kata C3 lah. Sebab dia panjang. Tapi tak. Ini C1 sebab what is man. Okay, actually untuk UPS atau C1 definition ni memang soalan dia. Soalan yang you kena tahu apa dia. So dia adalah condition of individual which has more than 2 extra chromosome. Yang ni, ayat ni yang ekstranya 2 kromosom je. Apa yang tertinggal kat ini, dia kena ada perkataan set baru betul. Ini salah. Condition of individual have more than 2 set of chromosome. Sebab dia tertambah the entire set. Sebab tu this one betul. Condition of individual has less than 2 set. Salah. Less pula. Kat sini salah dia, less. Sepatutnya more. Okay, ni yang betul. Ini salah. Condition of individual which has more than 2 set of trisomy. Apa hal pula trisomy? Dia adalah 2 whole set of chromosome. Okay, trisomy ni salah. So, habis dah kita bincang soalan mutation. So, okay ke tidak? Boleh? Ada soalan sebelum madam hari ni panjang sikit lah sebab nak buat ulang kaji terus. Okay, boleh tak anak-anak? Boleh, soalan? madam. Boleh. Okay, so madam akan, oleh sebab ramai yang tak jawab lagi, so madam tutup balik this one. Okay. Nanti you all yang dah jawab, you all boleh buka balik kan? Maknanya ada dekat email you all kan? Sebab saya enablekan fungsi tu. Di mana dekat you all punya email dia akan hantar set yang dah ada jawapan. Betul tak? Okay tak betul? Betul. So study balik dari situ. Sebab tu madam buat macam tu. Okay, let's look at this chapter. Harapnya kita dapat pergi laju sikit. Okay, untuk bab ni kan, bab recombinant DNA teknologi ni, dia tak banyak benda pun. Apa? 2 je benda penting kat sini. Yang pertama adalah tools. Ada berapa tools dia? Berapa tools dia? 5. 5. Iaitu muka surat berapa nak buka ni? Muka surat 72 sampai 74. 3 muka surat je. Kalau kita habis study this one, actually you dah boleh jawab dah UPS. Confirm you dapat markah penuh. Taklah kata soalan dia sama, tapi konsep dia sama je. Dia ada 5 tools dan dia ada 5 steps. You tahu dan boleh kenal pasti 5 tools dan 5 step ini. Okay, saya berani jamin you boleh jawab UPS ni dengan cemerlang. Okay, tapi untuk final kena detail, kena faham sikit. Kuasai jalan cerita dia. So tools dia ialah, you tak sebut, saya lah yang pandai. Gene of interest. Okay, very good. Gene of interest. Okay, sometimes gene of interest ini kita panggil juga sebagai target gene. Second. Restriction enzyme. Very good. Restriction enzyme. Okay. Yang ketiga.
Cloning Yang tolong vector. bawa. Very Good. good. Cloning vector. Yang keempat, Host cell. Host cell. host cell. Very good. Siapa yang boleh jadi host cell? Adakah semua benda? Host cell kita mesti yang kita belajar siapa? Bacteria. Very good. E. coli. Bakteria. Lagi spesifik. Okay, bukan E. coli je. Tapi contoh kita Yes. memang kebanyakan E. coli. Kategori dia adalah bakteria. Dan yang terakhir, Modifying enzyme. yes, Modifying. modifying enzyme. Okay, tapi modifying enzyme kena tahu siapa modifying enzimnya. Satu jenis je kita guna. PST nanti ada satu lagi tapi this one kita guna satu je. DNA Ligase. ligase. Very good. Yang nak boleh sebut ni, boleh ingat ni, confirm. Soalan tools dia dah kuasai. Okay, apa step yang terlibat yang menggunakan benda ni yang kita panggil sebagai recombinant DNA teknologi? Step satu, apa kita nak kena buat dekat source cell dan juga cloning vector kita yang contoh yang kita belajar kat sini hanyalah plasmid. Allah, apa yang jadi ni? Apa yang kita nak kena buat dekat plasmid ni? Dengan apa Isolate. step? Yes, isolate. Isolate ni bahasa mudahnya, isolate tu kata kerjanya. Okay, isolation. Okay, kita ambil dari host cellnya, okay, plasmid. Ambil daripada target cellnya gene yang kita nak. Dan bila kita dah dapat dalam makmal, kita kena potong dia. So step seterusnya adalah cut lah yang senangnya. Tapi bahasa lain dia kita panggil Cleave. cleave. Very good. Okay, cut or cleave. Okay, nak senang pakai cut. Tapi dalam objektif ni kan bukan kita boleh pilih. Dia yang pilih untuk kita nak guna bahasa apa. Dan dah potong. Kedua-dua tadi, dua yang kita ambil tu, dua-dua kena potong menggunakan restriction enzyme yang sama. Supaya dia ada hujung yang complementary. Dia bukan same. Mesti sepadan. Bukan sama. Contoh dia ingat kalau kahwin tak boleh kahwin sama jantina. Mesti jantina yang melengkapi, complementary. Lelaki kena kahwin dengan soalan Matthew. Dengan? Takkan kahwin dengan lelaki. Perempuan. Lelaki dengan lelaki tu sama. Sama tak boleh kahwin. Okey. Nak kahwin mesti dengan yang saling melengkapi. Lelaki kuat, perempuan lemah lembut, saling melengkapi. Perempuan rajin, lelaki tak berapa rajin, saling melengkapi. Ada yang marah sekejap lagi, saya lelaki rajin madam. Tak, contoh. Complementary, bukan same. Okay, then step yang ketiga, bila dah potong, kita kena buat apa? Itchy task kan? Itchy, alamak, jawab dekat chat madam tak boleh baca. Alah. Siapa yang nak kahwin dengan lelaki tu? Marah. Itchy. Insertion. Okay, so masukkan apa dalam apa? Mestilah gene of interest yang kita dah potong tadi. Kita panggil, bila dah potong kita panggil DNA fragment. Belum potong kita panggil gene of interest. Bila dah potong dia dah jadi fragment yang kita nak kan? DNA fragment yang ada gene of interest. So kita insert dia dalam open plasmid. Then bila dah insert, dia dah bertukar menjadi rDNA, recombinant DNA. Kita masukkan pula dia ke dalam host cell. Apa step? Task. Dia ada dua step ni. Ni apa? T apa? A apa? Transformation and amplification. Very good. Transformation. Di-follow pula. Kita transform, masukkan tadi rDNA tu ke dalam bakteria. Sometimes Meda dah ajar last class hari tu. Nanti Meda upload, nanti you all boleh tengok balik. Okay, bila dia masuk, tak semestinya yang masuk tu yang ada gene of interest. Kadang-kadang ada yang tak masuk pun. Sebab kita buat benda ni secara dalam makmal. Siapa ingat kalau dalam lab, term yang mewakili dalam lab tu disebut apa? IV. Main teka-teka kata. In vitro. Okay, sebab benda ni berlaku dalam makmal. So tak nampak. So dia dah transform, dia akan buat proses amplification. So untuk kita saring, kita nak tahu yang mana yang ambil gene of interest tadi, kita kena buat proses yang terakhir. Itchy task. Apa? Screening.
screening. Apa nama proses screening yang kita kena buat? Blue white screen. Very good. White blue. Sebut betul-betul. Mana Blue dulu? white screening. Ingat, huruf B jumpa dulu baru W ya. Memang kena blue dulu je. Ya. Tak boleh white dulu. Bila term dalam bio ni, kan sebab orang tu yang propose. Dia dah buat susah-susah. Kita tak boleh ubah. Macam nama kita lah, nama madam. Tiba-tiba nama madam Sharifah Nurul Ain Balkis. Sedap mak bapak madam bagi. Tiba-tiba kau pergi tukar. Tak sedap. Saya nak susun balik nama madam. Saya nak Balkis Nurul Sharifah Ain. Marah tak madam? Marah tak mak madam? Marah kan? Macam itulah konsep orang yang buat ni. Blue white screening. So kalau kita buat blue white screening, nak tengok orang, you all ingat tak? Yang mana yang kita akan pilih untuk further cloning? Yang mana yang ada gene of interest? Blue ke white? Ingat tak? White. White. Confirm? Bila kata hanya confirm je tu. White, betul. White inilah yang akan ada gene of interest dan white inilah yang kita akan buat further cloning. Okey, cukup ulang kaji. So kita pergi pada soalan. So kalau kita tengok dekat sini, kenapa tak ada markah min dia? This one. Okey, nampak? Ada yang dapat rendah lagi pula ni banyak tak study lagi sebab bab ni dia banyak term-term tau. Tak ada dapat markah penuh. Betul lah ada. Ada 3 orang dapat markah penuh. 17. Dia total 17. Saya saja lebihkan soalan kali ni. Okay. Dan soalan ni pun memang banyak. Bab ni adalah bab paling banyak markah dalam final nanti. Okay. Sebab bab ni sebenarnya walaupun dia sikit, dia pendek, tapi kita belajar dia lama. Tak silap saya, sepatutnya sekarang ni pun masih lagi SLT untuk bab ini. Tapi saya saja je, saya dah habiskan sebab saya bincang hari ni. Okay, kita tengok laju-laju sikit You all mesti dah penat dengar Madam Bebil. Okay. Dekat sini dia akan banyak term-term. Contoh, the small circular DNA in bacteria. So, bila dicerita pasal ini, small circular DNA, ini adalah referring kepada tools. Apakah tools yang ciri dia adalah small circular DNA dan diambil dari bakteria? So, dia ini merujuk kepada plasmid. So, plasmid adalah kategori mana? Adakah dia target DNA? Tak. Adakah dia modifying enzyme? Tak. Adakah dia host cell? Bakteria memang host cell. Tapi dalam bakteria, ni bakteria. Bakteria ni dia akan ada DNA dia. Ni DNA yang biasa. Dia ada juga DNA yang bulat ni. Yang tak faham lukis. Plasmid. So the entire bakteria ini yang kita katakan host cell. Okay, tapi bila plasmid ini dibawa keluar, dia ni menjadi cloning vector. Tapi bakteria ni bila dia ambil plasmid dia boleh hidup tak? Boleh, sebab dia ada DNA dia sendiri. Plasmid ni aksesori sahaja. Itu keistimewaan. So kenapa yang ni salah? Sebab small circular DNA ni hanya ada pada bakteria. DNA yang jadi target DNA biasanya linear. Macam DNA kita. DNA kita dia tak bercantum. Okay, dan dia adalah yang berada dalam source cell. Source cell ni apa? Animal ke? Human ke? Plant ke? So target DNA mesti linear DNA daripada source cell. Modifying enzyme tak ada kaitan dengan circular DNA. So yang jawab pelik-pelik ni mesti dia rasa dia kena siapkan homework, dia belum study betul-betul. Kalau dah study tapi salah juga, okey, dapatkan pemahaman tu. So keyword small circular DNA ini merujuk kepada plasmid dan dia merupakan cloning vector. Ni salah satu contoh soalan tools. Okay, next. Name the enzyme. Enzyme ada 2 je yang kita belajar dalam tools tadi. Step nombor 2, restriction enzyme. Dan step nombor 5, modifying enzyme. You kena tahu, restriction enzyme guna waktu bila? Untuk step cut. Modifying enzyme guna masa bila? Masa step insertion. Sebab dia nak cantumkan DNA fragment tadi. Dan contoh modifying enzyme yang kita belajar memang satu je. DNA ligase. Kalau cut ni dia boleh jadi
Yang Eco R1 ataupun SMA1. Ini yang ada dalam silibus kita. Okay. Namakan enzim yang apa? Yang cut the gene of interest. Bila cut gene of interest, nampak tak? Bila enzim, dia akan sama ada perkataan kata kunci cut ataupun insert. Kalau cut, mestilah jawapan dia restriction enzyme. Ini salah. Transcriptase ke DNA polymerase tak ada. Tak ada dalam bab ni. Walaupun DNA polymerase ni ada dalam bab expression tapi tak ada kaitan. Ini je nama enzim yang ada dalam silibus kita untuk bab ini. So careful. Okay. Dia sebenarnya bab ni senang je. Tapi kena kuasai tadi. 5 darab 5 tadi. And then buat balik latihan ni. Jangan risau. Okay, nanti you all nak buat semula ke? Nak try jawab semula ke? Kalau nak try jawab semula, kejap lagi madam buka je. Yang mana-mana yang dapat markah rendah tu. Nak? Nak ke tak nak? Tak nak madam penat jawab. Nak. Okey, tak apa. Madam buka. Biarlah dapat sijil 2 kali ke 3 kali pun tak apa. Tak ada hal lah, belanjalah sijil tu. Yang penting you all ada inisiatif untuk buat lah. Boleh? Mana yang dapat markah rendah tu boleh try jawab semula Biarlah madam dah discuss pun. Okay, itu peneguhan nama dia. Okay. Which of the following is main goal? Main goal ni apa? Aim lah. Target kita. Okay, bukan main goal tiang goal lah. Goal tu ialah aim lah juga tu kan. Nak goalkan. Okay. Of recombinant DNA technology. So, apa tujuan kita buat DNA tu, kita nak tambah ciri baru? Apa aim kita? To produce genetic modified organism that harm user. Ada orang pilih yang ni? Biar betul anak-anak. Harm ni apa? Harm ni adalah bahayakan. Ataupun jejaskan. Oi, bahaya ni. Korang 3 orang ni kalau jadi saintis kita orang risau. Nanti habislah korang buat produk yang merosakkan kita semua. Mana kita boleh? Kita ada ethics anak-anak. Okay, so kita tak boleh buat produk, kita tambah baik jin, nak jadikan diri kita macam Tuhan. Untuk menunjukkan kita berkuasa. Jangan kita hamba. Okay, no. We cannot modify the gene untuk harm user. Kat sini yang dia salah. Okay. Okay. Salahnya kat harm user. Sepatutnya harm ini yang kita nak daripada gene recombinant ni, dia mesti menghasilkan benefit. Contohnya, kalau kita tak baiki gene, pokok ini akan sentiasa diserang oleh pesticide, serangga. Okay, jadi kita kena ada gene untuk dia resistant terhadap pesticide, racun serangga tu. So kita buat. Itu tak apa sebab dia mendatangkan benefit atau benefit ini bahasa Melayunya adalah manfaat. Okay, harm cannot. Construct DNA library. Buat apa kita nak buat library je? Library ni bukan main purpose. Library ni kita sediakan, tapi tak ada pun orang jawab. Hanya untuk simpan gene tu supaya kita tak perlu isolate banyak kali. Okay, tak ada pun orang jawab. Bagus. To enhance production of many clone. Okay, ini aim tapi bukan main aim. Apa tujuan you buat clone tu? So dia adalah to modify organism to produce desired product or benefit. Desire ni apa? Yang dikehendaki. Contoh, kita modify gene durian supaya kita nak dia punya biji jadi lepeh. Kita nak isi dia tebal, rasa dia manis. So kita kacukkan beberapa kali. Tapi kebanyakan yang teknologi untuk buat durian tu dia bukan buat secara recombinant DNA. Dia buat lebih kepada kacukan secara tradisional. Okay, dikawinkan dan sebagainya. Tapi macam itulah maksudnya. Ada spesies yang kita buat secara makmal lah. Untuk dapat desired character menggunakan 5 tools and 5 steps. Okay, which of the following restriction enzyme may use to cut the following restriction site? So for this question kena tengok. Okay, nampak tak? GAATTC dan dia potong menjadi, okay, so clue kat sini, you wajib tahu restriction enzyme kita ada 2 je pada muka surat. Mana ada bagi, ada kan? Muka surat 72 tu. GAATTC ni wajib hafal. So GAA, Gayah ada anak tapi tak cantik tu. Ini adalah untuk Eco R1. Dan cara potongan bertangga ini kita panggil sebagai sticky end.
Ini penerangan je lah, tapi dia tanya restriction site yang dia tunjuk ni adalah untuk enzim apa? Which of the following? So jawapan dia adalah eco R1. Okay, kalau BAM H1, kalau nak tahu tulislah. Dia adalah GGATCC. Ini you tak belajar. Okay, kalau SMART1, CCC, GGG dan dia akan potong lurus. So dia akan hasilkan potongan yang macam ni. Ni dipanggil sebagai blunt end. Okay. So jawapan di ikut R1. Oh bagus. Semua betul. Very good. Okay, recombinant DNA or recombinant plasmid. Apa dia recombinant DNA ni? Ini adalah apabila open plasmid. Waktu lepas step cut Sekejap, turunkan sikit. Okay, tambah dengan DNA fragment. Okay, di mana DNA fragment ni kat dalam dia ada gene of interest. So produk dia adalah rDNA. Nama panjang rDNA kalau nak tahu adalah recombinant DNA plasmid. Ni nama panjang. Rupa dia macam mana? Dia bulat, dekat sini dah ada fragment yang kita nak tu. Okay. So dia tanya recombinant DNA, nampak tak recombinant DNA ataupun recombinant plasmid. Madam bagi nama panjang terus. Ini nama paling betul atau ini short form dia. R kecil, DNA besar. Okay, macam mana nak hasilkan benda ni? Ni nak masuk dalam ni, step mana? Ini yang kena tahu step. Isolation bukan. Nak hasilkan yang ni. Okay, take note anak-anak. So dia adalah step insertion. Transformation apa pula? Transformation ialah rDNA ni kita nak masukkan dia ke dalam host cell iaitu bakteria. Ni masukkan dalam ni. Ini adalah transformation. Boleh faham ke tidak? Boleh beza tak step insertion Boleh, madam. dengan transformation? Salah lagi, apa kita kena buat kat korang? Payah. Wait. Cubit. Kalau dapat memang kena cubit dah lah. Ini tak kira dah. Okay, tapi sebab tak dapat. Okay, dia macam tak lepas. Tak apa. Mereka sabar, mereka kumpul sem depan. Okay, so boleh beza Cliff selamat tak diorang jawab Cliff. Cliff ni yang pakai restriction enzyme yang nak menghasilkan, sebelum nak menghasilkan fragment ni, kita Cliff. Isolate tak boleh lah sayang. Isolate ni apa? Isolate ni kalau yang dalam gambar you all tu, muka surat 73, gambar yang nombor 1 tu. Okay. Alright. So the following tools may involve in transformation process. Except ada gambar ke ni? Oh tak ada. Okay, so yang mana yang terlibat dalam transformation? Transformation ni step ni tadi. So step ini tadi ada tak bakteria E. coli? Accept kecuali E. coli ada. Plasmid ada tak? Ada plasmid. Ada tak recombinant DNA ni lah. Plasmid yang dah gabung dengan gene of interest ni kita panggil recombinant DNA atau rDNA. So yang tak perlu dalam step transformation restriction enzyme, sebab restriction enzyme diperlukan dalam step cut ataupun cleave. Okay, siapa yang rasa apa yang Amanda tengah buat ni memberi kefahaman yang jelas kepada dia berbanding dia buat seorang-seorang? Ada ke tak ada? Ke tidak? Langsung. Senyap. Oh, maknanya tak bermakna ni. Okay, kita stop sekarang. Korang, adakah dia memberi kefahaman kepada korang? Ke tidak? Yeah. Ya, madam. Boleh je. Nak kering tekak dah ni. Dia marah-marah. Anak. Okay. Sambung sikit lagi. Okay. Sorry minum. Kering tekak. Okay, what is the name of modifying enzyme? Nampak tak? Kalau korang dah tahu, korang dah belajar tadi daripada madam punya penerangan tadi. Modifying enzyme adalah tools yang kelima dan kita guna dia sewaktu insertion process. Okay, di mana tadi masa insertion apa kita nak buat?
bila this fragment kita masukkan, kita nak seal menggunakan phosphodiester linkage. Okay, ada dalam step. Okay, you tengok. So, jenis yang kita pakai adalah DNA ligase. Oh, ada juga pakai DNA polymerase ni, chapter 5. Okay, nak cakapnya tak masuk peksa. Okay, ikut arwan dengan semawan ni adalah contoh restriction enzyme. Pakai step mana? Alah, Ri buka mic. Step mana, Ri? Step 2. Apa ni? 2, cut ataupun cleave. DNA ligase lah. Kan percuma je markah je ni. Okay, tak apa. Belum lagi UPS. Pastikan UPS dapat markah penuh. Markah UPS sebelum-sebelum ni dah teruk dah ni. Risau dah madam ni. Pastikan study betul-betul. Ni sampai discuss lah soalan ni. Okay, the diagram below show restriction enzyme that produce. So dia bagi gambar. Bila gambar ni macam ni, dia potong. So potongan yang begini dipanggil sebagai apa? Blunt. Blunt. Sebutannya blunt. Blunt end. Staggered dengan sticky end ni yang mana? Yang potongan bertangga tadi. Dia dua-dua. Benda yang sama. Tapi biasa nota kita pakai sticky. Staggered ni bertangga lah. No end ni salah Tiada penghujung. Tiada hujung. Okay, blunt end. Okay, so blunt end boleh bayangkan macam mana. Dia sama juga macam potongan yang disebabkan enzim apa yang dipotong secara blunt end ni. CCCGGG ni. Apa nama restriction enzimnya? Apa? One. One. Very good. Okay, kalau yang sticky end tadi yang kita belajar adalah Iko. kedai Iko tu. Iko Arwan. One dia tu adalah one yang Roman. Very good. Okay. Choose correct pair of tools and process. Kan ada kata, bila you tahu tools, you kena tahu tools itu digunakan masa step apa. So dia kata yang mana correct. Okay, kalau modifying enzyme cleavage, salah sebab modifying enzyme guna masa step insertion. Restriction enzyme guna masa cleavage. Soalan ni salah Betul ke madam? Madam punya soalan ni salah. Yang ni betul ni. Okay, modifying enzyme insertion. Ni betul. Restriction enzyme insertion salah. Kejap. Dia betul kan? Ayo. Kesian. Madam salah. Madam nak ubah soalan lah kau macam tu. Ampun, maaf, dipinta. Restriction enzyme. Tapi madam je kan? Sorry korang. Okay, restriction enzyme kena guna masa insertion. Yang penting korang dah dapat dia punya pemahaman. Untunglah yang tak buat lagi Tak tahulah yang tak buat lagi tu madam dah catat dah nama tadi. Harap ni dia dapat markah penuh lah. Okay, so tengoklah betul lah. Yang tadi tu kalau you all jawab B pun sebenarnya betul lah. Okay, sepatutnya restriction enzyme memang guna masa cut ataupun cleave. Okay. So yang ni jadi salah lah bila kalau transformation salah sebab madam nak yang tu jadi jawapan. Okay, minta maaf. Halalkan satu soalan untuk madam. Okay. What is the main function of host cell? Okay, apa peranan host cell anak-anak? Dia digunakan sewaktu transformation kan? Adakah dia yang donate? Donate ni apa? Derma. Adakah dia yang derma DNA recombinant tu ada sel? Dia tak derma. Dia receive. Dia adalah yang akan receive. Bila dia receive, apa dia buat? Dia akan tolong buat proses cloning tu bila dia buat DNA replication. So kata kunci kat sini mesti ada receive. Itu peranan host cell. Dia body of bacteria ni dia kena boleh terima rDNA tadi. Okay, able to pass the screening process. Tak adalah kita jadikan ada host cell supaya dia boleh pass screening process je.
aim kita ialah yang mana? Yang ni. So ni salah. Able to replicate many plasmid in other organism body. Buat apa? Yang replicate ni betul. Tapi other organism body ni salah. Sebab bila jin baru ni masuk dalam badan dia, dia yang buat proses replication tu. Bukan dalam organism lain punya body. So jawapan dia ada this one. Dan kalau you tengok fungsi kepada host cell ni memang ada dalam muka surat 73. Apa itu host cell? Organism that receive recombinant DNA for cloning purposes. Sama, sebiji. Okay, dan dia akan buat replication in its body. Tu ayat bahasa pasornya lah yang sempat terfikir. Dia buat dalam badan dia, bukan badan orang lain. Okay, soalan yang ke-11. Okay, the following bacteria able to grow in agar medium containing ampicillin. Bakteria grow ampicillin. So ini merujuk the type screen. Okay, so siapa yang boleh tumbuh dekat dalam agar plate yang ada ampicillin? Okay, ini berkait dengan ciri yang ada pada plasmid. Plasmid ada satu segmen yang kita panggil lag Z. Yang dia ada terangkan hari tu. Betul? Dia ada juga kawasan yang kita panggil AMPR, iaitu ampicillin resistant. Dan dia juga ada satu kawasan yang kita panggil sebagai ORI. Di mana ORI itu adalah kawasan di mana menjadi origin of replication dia secara automatik. Okay. So, siapa yang boleh ada dekat dalam this one? Bacteria with uncut plasmid. Maknanya ni adalah bakteria dan dia ada plasmid. Bacteria without plasmid. Bakteria je. Bakteria kan ada macam ni kan. Bacteria with recombinant plasmid. Ini adalah bakteria. Dia ada plasmid dan plasmid dia ni ada potongan. Bacteria with recombinant containing non-target. Ini adalah bakteria. Ada juga plasmid. Ada juga dipotong tapi tak ada target. So yang mana yang tak boleh tumbuh dekat atas ampicillin? Of course adalah bakteria yang tak ada plasmid. Bila dia tak ada plasmid, dia tak ada benda ni. So dia tak boleh tahan terhadap ampicillin yang ada dalam medium ni. So sebab tu inilah jawapan dia. Mana-mana je bakteria yang ada plasmid, tak kiralah potong ke, ada jin ke, tak ada jin, semua boleh grow dalam ampicillin. Tapi ketiga-tiga ni pula yang membezakan dia ialah berdasarkan X-gal. Okay, bila dia tak potong, dia akan jadi warna biru. Bila dia dipotong ada gene of interest, dia inilah yang akan jadi warna white. Itu beza dia. Ini case cerita ampicillin boleh hidup atau tak boleh hidup. This one tak boleh hidup. Dan yang mana boleh hidup, dia akan jadi sama ada blue ataupun white. Yang kita nak yang white ni. Sebab yang white ni confirm ada ambil gene of interest. Di mana gene of interest dia akan dimasukkan pada kawasan lag Z ni. Kenapa lag Z? Sebab tempat nak potong restriction enzyme tu berada pada lag Z. GAATTC ke GGATCC. Dia berada pada kawasan ini saja. Yang lain ni dia tak kacau. Kat situlah okay, orang kata miracles Allah cipta. Sekecil-kecil organism ni sedetail itu ada dia punya orang kata speciality dia. Okay, boleh tak soalan nombor 11 ni? Dia susah sikit lah. Tapi ni dia tak adalah keluar UPS. Dia ni akan keluar PSPM nanti possible. Pasal screening ni lah. Tapi you kena faham pasal apa guna ampicillin dengan X-gal ni. Yang first, kalau ampicillin kita nak detect bakteria, kita tak nak bakteria ni. So kita letak ampicillin. So siapa-siapa yang tak ada plasmid, dia tak boleh hidup. Nanti atas ni pula akan ada spot. Spot biru dan spot putih. So siapa spot biru? Spot biru adalah yang ada plasmid tapi plasmid dia tidak dipotong. Maknanya masa step insertion dia tak ambil gene of interest. Okay, dan yang kita nak salah satu daripada ni lah. Cuma untuk menentukan dia ada target DNA atau tak ada target ni bukan guna blue white screening. Dia akan pakai test lain yang kita panggil acid probe. Tapi yang ni kita tak belajar. Tapi yang ni
Boleh kita tentukan. Dua-dua ni aim kita lah. Yang ni tak belajar lagi. Okay, the following diagram show screening process called, mana gambarnya? Terang-terang gambar. Biru, putih. So apa nama proses screeningnya? DNA probes ni yang madam kata nak tahu target DNA lah. Yang ni salah. Nama dia mestilah blue white screening. Okay, saya laju sikit. Saya faham. You all pun dah penat. Tekak saya pun dah kering. Which of the following colony? Soalan screening. Tapi kalau dalam UPS dia boleh tanya lah ni. Which colony? Koloni ni apa? Bakteria tu dekat satu spot tu. Okay, white ke blue tu sebenarnya ada berjuta bakteria. Sebenarnya. Okay. So sebab tu kita panggil dia koloni. Dia bukan seorang-seorang. Yang mana yang kita akan chosen after screening? So mestilah white colony. Jangan gatal. Tengok ada juga yang jawab yellow. Siapa jawab yellow ni? Aduh, blue ni tak nak lah. Sebab blue ni kenapa? Dia adalah non-recombinant. Study balik. Tengok balik betul-betul ya. Okay. Right. What is blue colony bacteria? Blue colony ni tadi madam kata dia adalah yang mana? Tengok balik. Blue colony adalah bakteria yang ada plasmid tapi plasmid dia uncut. Maksud uncut dia tak ambil gene of interest. So you boleh tengok benda ni kategori-kategori bakteria ni pada muka surat 74. Blue colony yang mana? Di mana bila dia uncut, term yang dalam nota kita, term dalam nota kita dia sebut intact lexi. Dia buat intact lexi. Maknanya kan tadi madam kata lexi ni tempat dia potong dan tambah gene of interest. So bila dia tak ambil apa-apa gene, dia uncut plasmid lah, intact lexi. Kalau this one dia panggil disrupted, diganggu. Lexi dia dah diganggu sebab nanti dia jadi, katalah ini lexi ni dah terpotong. Tengah-tengah ni pula ada gene of interest yang DNA fragment tadi. So lexi ini dipanggil disrupted lexi. Kalau this one lexi dia kekal. Tak terpotong. Okay, this one blue, this one white lah. Okay, so yang mana blue colony? Colony with uncut plasmid lah. With recombinant plasmid ini kategori dia white. Bacteria colony without plasmid ini tak ada white ke blue, dia tak hidup. Cannot grow on medium. Ni yang tadi yang tak ada plasmid kan? Sebab apa? Sebab dia tak ada ampicillin resistant tu. Colony with disrupted lexi. So siapa disrupted lexi? Dia bukan blue. Yang ni white juga. Disrupted lexi ataupun yang ada recombinant. Ini ciri-ciri dia memang ada dekat dalam nota kita muka surat 74 bawah sekali tu. Okay. So maknanya ramai yang tak faham lagi ni part screening ni. So boleh tengok balik ya. Okay. Madam terangkan screening ni faham ke tidak ni berdasarkan soalan ni? Semakin faham ke makin tak faham? Boleh respon? Nampak tak soalan screening banyak ni keluar ni? Faham. Okay. Ni soalan kontroversi. Ini soalan application. Okay. So untuk soalan ni dia tanya, which of the following source of DNA? Source ni waktu step isolation lah, not match the gene of interest. Maknanya masa kita nak isolate gene of interest, sumber DNA kita tu kita ambil dari mana? Contoh, kita nak, macam soalan yang pertama ni, pilihan pertama dia kata dia nak gene untuk insulin. Dalam badan kita, gene insulin ni duduk dekat mana? Daripada mana kita nak ambil? Dia daripada human pancreas sebab memang pancreas kita hasilkan insulin. So pilihan ini betul lah. Nak ambil gene untuk insulin, kita akan ambil DNA tu daripada sel di pancreas kita. Okay, itu maksudnya. Source dengan gene of interest tu kena match. Okay, pilihan kedua. Hummingbird. Hummingbird ni burung. Gene for resistant to herbicide. Herbicide ni racun serangga, racun rumpai. Takkanlah kita nak ambil ciri untuk pokok racun rumpai, resistant terhadap racun rumpai, kita ambil daripada hummingbird.
Buat apa nak ambil gene resistant kepada racun rumpai pada burung? Manalah burung tu ada ciri itu. Mestilah kita ambil daripada plant. Sepatutnya hummingbird ni kita ambil bukan dengan plant. Plant yang ada ciri resistant kepada racun perosak, racun rumpai. Okay, kenapa yang ni betul? Cow cell, gene for growth hormone. So, lembu, dia ada tak growth hormone yang menyebabkan dia besar? Ada. So, logik untuk kita ambil gene untuk growth hormone ni daripada lembu. Sebab tu pilihan ni betul. Okay, plant cell, gene that code for pesticide resistant. Pesticide ni pula racun serangga. So, logik ada plant yang ada ciri gene ni. So, ini pun betul. So, dia tricky sikit soalan application. Dia nak tahu tak, maknanya you tahu tak gene of interest ni kita ambil dari source cell yang mana yang bersesuaian. So, sebab tu jawapan dia B ni lah salah. Mana boleh nak ambil gene untuk racun rumpai ni, resistant pada racun rumpai, pada burung. Burung tak ada ciri tu. Okay, so maksudnya dalam step isolation bila nak pilih gene of interest kena pilih daripada organism yang betul. Bukan mana-mana sel ada ciri yang kita nak. Tak. Okay, last two question. The process where recombinant plasmid, nampak kat sini dia bagi ayat dia suruh teka proses. UPS kita macam ni. Dia nak transfer atau insert back into the host cell. Nak masukkan balik plasmid dalam host cell. Then amplify. Okay, di mana dia nak hasilkan ayat belakang ni biasanya dia trik-trik je lah. So proses apa yang nak masukkan balik? Ramai yang jawab insertion and amplification. Insertion kita masukkan target DNA fragment tadi dalam open plasmid. Itu insert. Tapi bila plasmid, kata kuncinya kat sini, plasmid yang kita masukkan, recombinant plasmid, rDNA, masuk balik dalam host cell. So ini yang kita sebut sebagai transformation. Perbanyakkan ni amplification. Yang ni this one salah. Bukan insertion. Replication salah. Banyakkan amplify. Insertion salah, replication pun salah. So ingat, ini yang step yang keempat. Transformation and amplification. Masuk recombinant plasmid dalam host cell. Insertion, masuk DNA fragment yang ada gene of interest dalam open plasmid. Hati-hati. And last question. Which of the following is correct? So dia berdasarkan gambar saya rasa ni. Okay, gambar ni gambar dan nota kita sebenarnya. Step 1 ni step apa? Daripada bakteria ni. Ini bakteria. So you ambil bulat dia ni. Ini isolation. So ni gambar apa? Gambar sel. So kita boleh kira ni adalah source cell. So kita ambil DNA. So ini step apa juga? Isolation juga. Isolation juga. Kat sini dia trick korang. Ada orang, step 1 isolation, nombor 2 ni mesti cleavage. Tengok gambar. Buka mata besar-besar. Okay? Tapi dekat sini dia tak tunjuk step cleave. Dia terus buat plasmid ini dengan DNA ini gabung. Ini step apa? Bila nak ambil ini, masukkan dalam ini step insert. Insertion. So dia skip step cut tu. Okay, then plasmid ini rDNA masuk dalam bakteria. Nombor 4 ni step apa? Adakah kita tulis dia sebagai transformation and amplification? Kalau satu masuk dalam satu, dia hanya transformation sahaja. Okay. Tapi kalau satu, lepas tu kat bawah ni dia buat. Jadi banyak. The entirely ni barulah TNA. Kalau satu macam ni je, transformation saja. So jawapan dia, yang mana yang betul? 1 isolation, 3 transformation. Ni salah. 1 insertion. Macam ni contoh. Kalau ni you dekat kertas you lah, you tulis dulu. Kertas A4 kosong tu. Supaya tak tersilap. So jawapan dia C. 2 isolation, 3 insertion. Betul ke? Betul. Pandai. Yang lain-lain ni. Sila tengok balik. Alright. Stop presenting. Stop recording. Okay, sorry. Hari ni saya ambil almost